Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa sunanuha kathiratun minha raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku'i wa 'inda ar-raf'i minhu wa 'inda al-qiyami min at-tashahhudil awwal. Wa min sunaniha du'aul iftitahi thumma at-ta'awudz wa yusannu fi kulli rak'atin wal ula akad, sehingga seterusnya lah. Baik, fasal dan sunat-sunatnya, sunat-sunat solat. Dan sunat-sunatnya iaitu sunat-sunat solat kathiratun, banyak. Minha, daripadanya, antaranya raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku'i, dan ketika hendak rukuk. Bukan ketika rukuk, ketika hendak rukuk. Kena ada takdir iradah lah kat situ. Takdir mudhaf, ketika rukuk, ketika hendak rukuk. Wa inda raf'i minhu, dan ketika bangkit daripadanya, yakni daripada rukuk. Wa indal qiyam minat tasyahhudil awal, dan ketika bangun daripada tasyahud awal. Kemudian dia kata daripada sunat-sunat solat juga adalah doa iftitah, lepas tu ta'awuz, dan disunatkan pada tiap-tiap rakaat, dan rakaat yang pertama tu akad. Baik. Jadi faslun fi sunanis solah, fasal pada menyatakan sunat-sunat solat. Kemudian dia sebutlah sikit makna makna sunnah. Sebelum tu dia bagi tahu dulu as-sunanu merupakan jam'u sunnah, jamak daripada perkataan sunnah. Wahya lughatan, dan ia sunnah tu pada lughah dengan mana at-tariqah wa nahwaha, dengan mana jalan dan seumpamanya lah. Wastilahan, adapun pada istilah, sunnah pada istilah ma talabahu syari'u talaban ghaira jazimin, apa yang dituntut oleh syarak sebagai tuntutan yang tidak jazam, yang tidak mesti. Jadi talab daripada syarak ni ada dua, satu talabul fi'li, satu talabut tark. Satu tuntut buat, satu tuntut tinggal. Tuntut buat terbahagi kepada dua, tuntut buat yang jazim dan tuntut buat yang ghairu jazim. Tuntut buat yang mesti, kalau tak buat berdosa, yang tu wajib. Adapun tuntut buat tapi tidak jazim, dia tak mesti, maksudnya kalau tak buat tak apa, tapi rugilah, yang tu sunat. Tuntut tinggal pula terbagi kepada dua juga, tuntut tinggal yang jazim, yang mesti, dan tuntut tinggal yang ghairu jazim, yang tak mesti. Tuntut tinggal yang mesti maknanya memang kena tinggalkan, iaitu haram. Itu memang kena tinggal. Kalau tak tinggalkan, kita buat berdosa. Dan satu lagi tuntut tinggal yang ghairu jazim, yang tidak jazim, ini makruh. Maksudnya syarak tuntut kita tinggal, tapi bukanlah sampai tahap mesti tinggal. Tak boleh nak buat langsung, kalau buat berdosa. Tak sampai tahap tu. Kalau buat, dia tak berdosa, tapi syarak benci perkara tersebut. Itu makruh lah. Jadi makruh terjemahan dia yang dibenci lah. Baik, itu pada istilah makna sunnah. Adapun dari segi hukum, tadi pun anda ada sebut, hukum sunnah annahu yusabu ala fi'liha. Dari segi hukumnya, hukum sunnah ni dijanji pahala kerana melakukannya. Annahu yusabu ala fi'liha. Dijanji pahala kerana melakukannya, kata sunat tu. Wala yu'aqabu ala tarkiha, dan tidak dijanji seksa kerana meninggalkannya. Dan sunnah terbahagi kepada dua lah dalam bab solat ni kan. Sunnah terbagi kepada dua. Satu sunnah yang dinamakan sunnah satu sunnah yang dinamakan sebagai nama apa? Ba'dan. Kita namakan ab'ad, sunat ab'ad. Dia punya mufrad dia ba'd. Dan satu lagi sunnah dinamakan sebagai sunnah hay'ah.
Kita mudah ambil hak Melayu kita sebutlah, mudah faham sikit. Jadi ada sunnah yang dinamakan sunat ab'ad, ada sunnah yang dinamakan sunnah ataupun sunat hayat. Sunat apa beza di antara sunat ab'ad dan juga sunat hayat ni? Sunat ab'ad, sunat yang dituntut untuk kita tampung sunat tu apabila ditinggalkan dengan sujud sahwi. Adapun sunat hayat, sunat-sunat yang tidak dituntut pun kita sujud sahwi bila kita meninggalkannya. Kata syarah hafizahullah, wa tusamma sunnatu ba'dan in jubira tarkuha bisujudi sahwi. Dinamakan sunnah tu sebagai ba'dan, sebagai ab'ad lah bahasa kita sebut. Namakan sunnah tu sebagai sunat ab'ad sekiranya dituntut sekiranya ditampung meninggalkan sunat tersebut dengan sujud sahwi. Wa tusamma hayatan, dinamakan sunat hayat in lam yujbar tarkuha bisujudi sahwi, sekiranya tidak ditampung sunat yang ditinggalkan tadi itu dengan sujud sahwi. Kemudian sunat-sunat dalam solat ni banyaklah, kitab ni hanya menyebutkan sebahagiannya, antaranya raf'ul yadain, mengangkat kedua-dua tangan inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Kemudian ulama ada menyebutkanlah tentang hikmah mengangkat tangan tu. Kenapa kita angkat dua tangan ketika takbiratul ihram tu? Apa hikmah segi sebalik mengangkat tangan tu? Jadi banyaklah pandangan-pandangan para ulama berkaitan perkara tersebut. Jadi dia bawa datanglah sebahagiannya dalam ni. Kata syarah, waqad kasurat aqwalul ulama'i fil hikmati min raf'il yadain. Dan kata banyak pandangan-pandangan ulama pada hikmah daripada mengangkat kedua tangan. Wa minha, daripadanya, antaranya al-isyarah ila tarhid dunya. Antaranya mengangkat tangan tu merupakan isyarat, sebagai isyarat kepada buang dunia. Isyarat kepada buang dunia. Itu yang pertama, isyarat kepada buang dunia, dan ikbal wal ikbali bi kulliyati alal ibadah. Dan kata-kata apa ikbal bahasa Melayu dia, kita menghadap secara keseluruhan, secara penuh kepada ibadat. Menghadap kepada ibadat secara penuh. Bukannya sebahagian-sebahagian. Bukannya kita hati kita lalai, tubuh badan je. Tak, maknanya semua sekali lah. Semua sekali. Atau al-isyaratu ila al-istislam wal inqiyad. Ataupun isyarat kepada serah diri, penyerahan diri, dan juga tunduk, dan juga turut. Liyunasiba fi'luhu qawlahu Allahu akbar, supaya kita kata ada munasabah perbuatan tersebut dengan perkataan dia Allahu akbar. Kan dia sebut Allahu akbar, Allah, kita kata Allahu akbar, Allah maha besar. Allah lah yang kita kata besar sekali. Allah lah segala-galanya. Kan? Jadi perbuatan itu perbuatan, dan disertakan dengan itu perkataan disertakan dengan perbuatan ialah dengan perbuatan angkat tangan sebagai isyarat kepada istislam dan juga inqiyad. Atau awil isyarah ila isti'zami ma dakhala fih, ataupun isyarat kepada agung dan ataupun besarnya ibadat apa yang dia masuk ke dalamnya tu, iaitu ibadat yang dia masuk ke dalamnya, iaitu solat. Ma tu merujuk kepada solat lah. Al-isyarah ila isti'zami ma dakhala fihi, isyarat kepada agung dan besarnya ibadat yang dia masuk ke dalamnya, iaitu solat tersebut. Awil isyarah ila raf'il hijab bainal abdi wal ma'bud, ataupun mengangkat tangan tu isyarat kepada mengangkat hijab di antara hamba dan juga ma'bud. Hamba dan juga ma'bud Allah Ta'ala lah. Itu semua akwal, pandangan-pandangan yang disebut oleh ulama tentang hikmah mengangkat kedua-dua tangan.
Dan sunat angkat tangan ni dalam solat ada 4 tempat lah. Dan musannif rahimahullah sebutkan keempat-empat tempat ni. Wa raf'ul yadain yusannu fi shalah fi arba'ati mawadhi'a, kata syarah. Dan mengangkat tangan disunatkan pada solat tu pada 4 tempat. Yang pertama inda takbiratul ihram. Yang pertama angkat tangan ketika takbiratul ihram. Nak angkat tangan tu macam mana? Kaifiat angkat tangan tu, sebelum disebut kaifiat yang paling sempurna, dia bagi tahu dulu terhasilnya sunnah angkat tangan tu dengan macam mana angkat sekalipun. Kita angkat sikit ke, Allahu Akbar. Angkat takat perut lah, ataupun takat dada ya. Kan? Macam mana pun kita angkat, terhasillah sunnah, asal sunnah mengangkat tangan tu. Wa tahsulu sunnatu bi ayyi raf'in kana. Terhasil sunnah dengan apa-apa angkat, dengan apa-apa angkat pun. Tapi yang sempurnanya wal akmalu an yabda'a ar-raf'a ma'a ibtida'i takbiratil ihrami wa yantahi bintihaiha. An yabda ar-raf'a ma'a ibtida'i takbiratil ihrami wa yantahiya bintihaiha. Yang paling sempurna dia mulakan angkat tangan dia tu beserta mula takbiratul ihram. Allah, kita nak mula takbiratul ihram, kita sebut Allah. Jadi waktu dia mula sebut Allahu Akbar tu, waktu tu dia angkat tangan. Mula angkat tangan bersama dengan mula takbiratul ihram. Lepas tu berakhirnya angkat tangan tu dengan berakhirnya takbiratul ihram. Wayantahi ar-raf'u tu bintihaiha, ay bintihai takbiratul ihram. Berakhirnya angkat tu dengan berakhirnya takbiratul ihram. Kita angkat Allahu Akbar, kita letak kan, letak tu, lepas tu waktu tu juga bar dia sebut ya. Jadi sama, angkat tangan tu habis bersama-sama dengan habisnya takbir. Itu yang paling sempurna. Dan wa antuhadhiya atrafu asabi'ihi a'la udhunaihi. Dan kita kata membetuli, menyamai atraf asabi' dia, hujung jari-jari dia tu, hujung jari dia membetuli dia punya a'la udhunaihi, atas telinga dia, atas telinga. Jadi dia punya hujung jari menyamai ataupun membetuli atas telinga. Lepas tu wa antuhadhiya ru'usu ibhamaihi syahmataihima. Dan hujung ibu jari ni, kanan dan kiri ni, hujung ibu jari dia ni, kedua-dua ibu jari dia membetuli ataupun menyamai dia punya cuping telinga, syahmataihima. Syahmatai al-uzunaihi itulah. Syahmataihima, syahmatai uzunaih. Dua cuping telinga dia. Lepas tu kaf wa kaffahu, kafun kan, kaf wa kaffahu mankibaihi. Dan dia punya, kita kata apa, kaf, tapak tangan dia ni kan, menyamai dia punya bahu ataupun membetuli dia punya bahu. Jadi dia angkat, bukan dia mesti sebahagian orang dia agak mubalaghah, bukan nak suruh kena bagi kena. Dia nak bagi dia punya ibu jari dia kena dia punya cuping telinga, pi kat betul-betul tepi telinga dak. Dia membetuli je, dia angkat tangan sekira-kira dia punya tapak tangan dia ni menyamai bahu kan. Nampak tak? Dia angkat kira-kira tapak tangan dia menyamai bahu. Dia punya hujung masalah Sayyidina Muhammad, dia punya hujung jari
ibu jari dia, hujung ibu jari dia menyamai apa ni cuping telinga, dan atas jari dia menyamai atas telinga. Allahu akbar. Kan nak suruh pergi letak sampai macam tu tak. Baik, ni apa ni, kenapa apa ni diajak cara macam ni. Nak himpunkan antara hadis-hadis yang datang berkaitan mengangkat tangan. Ada sebut dalam hadis sebut sampai bahu, ada sebut sampai atas telinga. Jadi dihimpunkanlah. Tak ada berlawan pun antara hadis-hadis tu. Kan? Dihimpunkan atas hadis ni macam itulah. Maknanya dia punya apa ni yang kata sampai bahu tu ni, dia punya iktibar, dia punya tapak tangan tu. Sampai ke atas telinga tu iktibar apa ni kepala jari-jari dia, atas hujung jari dia, selain daripada ibu jari lah. Sebab ibu jari dia akan membetuli apa cuping telinga. Lepas tu dia kata lagi ma'aja'li batnihima ilal qiblah, serta menjadikan dia punya batin kedua-dua tangan dia tu, kan, batin kedua-dua tangan dia tu ke arah kiblat. Batin kedua-dua tangan dia tu ke arah kiblat. Jadi bukan yang angkat macam ni lah. Allah, bukan dia angkat apa ni ke belakang macam tu tak. Jadi macam kita duk angkat biasa sekarang ni, memang kita punya batin jari, batin tangan kita ni, ataupun kita tapak tangan dan batin jari-jari ni memang menghadap ke kiblat. Lepas tu sambung lagi wa imalati atrafiha syai'an qalilan ilaiha. Dan kita mencondongkan apa ni sedikit dia punya atraf jari-jari itu, dia mencondongkan sedikit ke arah kiblat. Allah, nampak tak? Yang ni ada khilaf. Jadi dia tak angkatlah straight macam tu, jari dia tu straight ke atas, tapi bengkok sikit. Allah, nampak tak, ada condong sikit ke arah kiblat. Bukan macam tu. Bukan. Tu bukan. Dia sikit je. Dia condong sikit ke arah kiblat. Ini pandangan Imam Romli dan juga Khatib Syirbini. Dia kata sunat kita condongkan sikit jari-jari tu ke arah kiblat. Adapun Ibnu Hajar tak. Dia kata tak sunat pun. Ibnu Hajar kata tak sunat. Boleh faham yang tu kan? Imalati atrafiha syai'an qalilan ilaiha. Dia condongkan sedikit jari dia ke arah kiblat. Lepas tu wa antakuna kaffahu maksyufataini, dan dia punya tapak tangan dia tu terbuka lah, maksyufah. Tak ada pakai sarung tangan apa. Memang disunatkan buka lah. Sama juga dengan kaki. Disunatkan yang tu dalam keadaan terbuka. Hidung dah. Dahi wajib. Wajib buka bila nak sujud tu. Yang kedua, wa inda rukuk, ketika rukuk. Lepas tu kata syarih ai iradatihi. Maksud inda rukuk tu ketika rukuk tu ketika nak rukuk. Bi an yabda'a bi raf'i yadayhi qa'iman ma'a ibtida'i takbiratul ihram, dengan bahawasanya dia mulakan angkat tangan dia tu dalam keadaan dia berdiri beserta dengan mula takbiratul ihram. Waktu dia angkat tangan, dia berdiri dalam keadaan berdiri, dia angkat tangan serta dengan takbiratul ihram. Boleh faham kan? Fa in hadza kaffahu mankibahi, maka apabila membetuli dia punya tapak tangan dia tu, membetuli dia punya bahu dia. Fa idza hadza kaffahu mankibahi, bila dah angkat dah, kita kata dia punya tangan dia ataupun tapak tangan dia ni dah sama dengan, dah sampai ke bahu dia ni, dah membetuli ataupun menyamai bahu dia, waktu tu dia mula inhana, dia turun lah.
turun nak sujud tu. Dia turun, dia bengkok kan badan dia itulah untuk turun sujud. Dan hal keadaan dia maddan at-takbirah. Hal keadaan dia memanjangkan takbir. Allah. Sampailah dia turun, sampailah ila istiqrarihi fi rukuk, sehinggalah tetap dia pada rukuk. Jadi ketika rukuk ni angkat tangan dan takbir sekali. Waktu yang sama. Waktu dia angkat tangan, waktu tu dah dia takbir. Tapi habis tak sekali. Habis angkat tangan, habis dulu. Angkat tangan habis dulu. Lepas tu takbir masih lagi kekal sampailah dia rukuk. Beza dengan tadi. Apa ni takbiratul ihram? Takbiratul ihram, takbir angkat tangan sekali, lepas tu habis pun dua-dua sekali. Tapi ketika rukuk, angkat tangan dan takbir sekali, tapi habis tak sekali. Angkat tangan habis dulu, lepas tu barulah takbir. Kata syarih, fabtida'u raf'il yadain wat takbir fi waqtin wahid. Mula angkat tangan dan takbir itu pada waktu yang sama. Amman tihauhuma, adapun berakhirnya kedua-duanya, fa mukhtalif, maka berbeza, bukan pada waktu yang sama. Jadi sebab takbir sampailah kita rukuk, angkat tangan tu bila dah kita kata dah sampai ke bahu tu, lepas tu kita dah letak dah tangan kita untuk kita turun turun rukuk. Lepas tu hai'ah tangan dia tu macam mana? Sama macam tadilah. Keadaan dia tu, tangan dia tadi tu sama macam kita sebut tadi. Kepala jari dia tu kan, selain daripada ibu jari menyamai dia punya atas telinga, ibu jari sama membetuli ataupun menyamai dengan cuping telinga, dan tapak tangan tu membetuli bahu. Wal akmal kaunu yadaihi bihayati ma fi takbiratul ihram. Tuhan nak sebut tadilah. Yang sempurnanya keadaan dua tangan itu dengan hay'ah ataupun keadaan seperti keadaan kedua-duanya pada takbiratul ihram. Kerana kedua-dua tangan tadi pada takbiratul ihram atau angkat tu, begitu jugalah dekat sini pun. Nombor 3, wa inda raf'i minhu, dan ketika bangkit daripadanya, yakni daripada rukuk. Dia tafsirkan dhamir itulah minhu, dhamir ha tu merujuk kepada rukuk. Dan ketika bangkit daripadanya daripada rukuk. Wal akmal kaunu yadaihi bihayatihima fi takbiratil ihram. Ini samalah dia nak bagi tahu yang sempurna keadaan tangan, kedua-dua tangan itu sama macam tadilah, sama macam dia angkat takbiratul ihram tadi tu. Tapak tangan nak menyamai ibu jari, lepas tu kepala jari selain daripada ibu jari itu sama juga macam takbiratul ihram. Wa kaunu raf'i yadayhi ma ibtida'i raf'i ra'sihi ila intisabihi fa idzan tasaba qa'iman arsala yadayhi. Dia kata yang sempurnanya, dia kata keadaan dua tangan dia seperti mana takbiratul ihram tadi tu, atau angkat tu. Wa kaunu raf'i yadayhi, dan keadaan angkat tangan dia tu bersama dengan angkat kepala. Angkat tangan bila dia angkat kepala. Sekalilah. Dia angkat tangan dia tu berserta dengan permulaan angkat kepala. Sampai bila? Ilan tisabi, sehinggalah dia berdiri tegaklah. Ilan tisabihi. Bila dia dah berdiri tegak, wa idzan tasaba qa'iman, bila dia dah berdiri tegak, arsala yadayhi, dia lepaskan kedua tangannya. Jelas dah tu. Duk buat selalu dah. Cuma ni kita nak baca ibarat aja. Kemudian dia datangkan dalil bagi ketiga-tiga sunat ni lah. Sunat angkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika nak rukuk, dan ketika bangkit daripada rukuk. Wa dalilu hadhil mawadi'i thalathah, dalil bagi ketiga-tiga tempat ni hadis Ibni Umar. Hadis Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, hadis Ibni Umar katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibayh. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun ataupun untuk mendirikan solat, dia akan angkat kedua tangannya. Angkat kedua tangannya hatta takuna, sehinggalah kedua-dua tangannya itu membetuli dua
dua bahunya. Summa kabara, lepas tu dia takbir. Fa iza arada an yarka', apabila dia nak rukuk, fa'ala misla zalika, dia buat seumpama yang demikian. Angkat tangan jugalah. Wa iza rafa'a minar rukuk, apabila dia bangkit daripada rukuk, fa'ala misla zalik, dia buat seumpama yang demikian. Angkat tangan tu. Wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan Rasulullah tak melakukan yang demikian itu, iaitu angkat tangan tu ketika dia angkat kepala dia daripada sujud. Yang keempat, yang terakhir, tempat yang disunatkan angkat tangan, wa indal qiyam minat tasyahhudil awal, ketika bangun ataupun ketika bangkit daripada tasyahud awal. Nak pergi ke rakaat yang ketiga lah. Li hadithi Nafi' rahimahullah, kerana hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' rahimahullah, ni anak murid Ibnu Umar. Dia kata anna ibn Umar kana idza dakhala fi shalah. Ibnu Umar bila dia masuk solat, kabbara wa rafa'a yadayhi, dia akan takbir dan angkat kedua tangan dia. Wa idza raka'a, bila dia rukuk, rafa'a yadayhi, dia angkat kedua tangan dia. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila dia menyebut sami'allahu liman hamidah, iaitu i'tidal lah, rafa'a yadayhi, dia angkat kedua tangan dia. Wa idza qama minas shalah, apabila dia bangkit daripada wa idza qama minar rak'atain, apabila dia bangkit daripada dua rakaat solat, pergi ke rakaat yang ketiga, rafa'a yadayhi, dia angkat kedua-dua tangan dia juga. Wa rafa'a dzalika, kata Nafi', wa rafa'a dzalika ibn Umar ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia merofakkan, maksudnya dia menyandarkan dan menisbahkan perbuatan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca takat ni ya. Untuk malam ni sunat-sunat solat. Nanti kita sambung. Wa min sunaniha doa ul iftitah. Wallahu ta'ala a'lam.